Okey, kalau ada tengok dekat kerja rumah awak masing-masing Okey, latihan tata bahasa 1B dan 1C. So yang ini kita boleh buat sama-sama. Cikgu boleh conteng sekali dengan awak kat sini mana yang cikgu gariskan, awak kena tengoklah Okey, yang B, soalan yang 1B, dalam petikan di bawah terdapat 4 kesalahan bahasa. Kenal pasti 4 kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin semula petikan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula. Maksudnya awak tak perlu salin dah dalam peperiksaan nanti. Waktu yang latihan tu cikgu bagi awak, suruh awak salin. Dan cikgu nak tengok juga kemahiran awak menulis nanti. Yang dah hantar dekat cikgu kerja rumah, baguslah. Tahniah lah. Yang tak hantar tu, yang cikgu harap awak dah siap lah kerja rumah Okey. Kita tengok petikan tersebut kat sini. Dalam petikan ini ada 4 kesalahan bahasa. Dia bukan kesalahan ejaan dengan tersilap, kesalahan bahasa. Maksudnya kesalahan bahasa ni adalah perkara ataupun istilah yang salah digunakan dalam perkataan tersebut. Ingat tu, kesalahan bahasa adalah istilah tu mungkin salah. Jadi kita kena betulkan dan kita kena kenal pasti. Kat sini tengok ni soalan dia. Kenal pasti 4 kesalahan bahasa. Maksudnya kita kena gariskan, kena pasti tu. Kemudian baru kita tulis dekat bahagian ruangan jawapan ni. So kat sini ada petikan. So cikgu nak minta G Vega. Okey, G Vega minta baca petikan tersebut di atas ni. Tengku Sarafiuddin. Tengku Sarafiuddin Padlishah Sultan Salehuddin telah dimasyhurkan sebagai Raja Muda Kedah dalam majlis penuh istiadat di Balai Penghadapan Istana Anak Bukit Alor Okey, terima kasih. Okey, alright. Okey, G Vega bagus. Bacaan yang lancar dan betul. Okey, kalau awak tengok kat sini, dalam petikan ini, Tengku Sarafiuddin Badrishah ini adalah seorang apa? Seorang anak sultan ataupun raja muda Kedah, iaitu anak sultan. Jadi, bila anak sultan, awak dah set dekat minda awak yang mana perkataan-perkataan istilah tersebut kena diubahkan. Dia tak boleh seperti orang biasa macam kita. Masa cikgu macam awak, melainkan awak anak raja lah So istiadat ataupun istilah yang kita gunakan dalam perkataan anak raja ni ataupun orang yang besar ni, pembesar, kita kena ubah. Dia tak boleh seperti orang biasa Jadi kita tengok sini ialah anak, iaitu Raja Muda Kedah dalam majlis penuh istiadat di Balai Penghadapan Istana Anak Bukit Alor Star. Okay, alright. So seterusnya sambung Firdaus. Istana Anak Istiadat. Ya, Istiadat Anak Mana Muda ada anak Kedah. sini? Yang ini. Istiadat Pemasyuran. Mana? Yang cikgu tunjuk ni. Istiadat Pemasyuran. Istiadat Pemasyuran itu selaras dengan perkara 20 Undang-Undang Tubuh Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah. Kedah Mana dekat Kedah? Negeri Kedah. Kedah Darul Aman. Okey. Teruskan. Negeri Kedah Darul Aman. Okey, sambung. Teruskan. Tengku Sarafuddin telah menaik. Telah menaik. Ni menggantikan. Menggantikan ayah anda, beliau Sultan Salehuddin Badlishah
Okey, terima kasih. Tutup. Pasti titik. Stop dulu. Okey. Terima kasih Firdaus. Mungkin awak kabur kot. Sebab tu awak macam tersangkut-sangkut tu. Okey. Alright. Seterusnya, Sultan Sarafiuddin menggantikan ayahanda beliau, Sultan Salihuddin Sultan Badri Shah. Okey, alright. Kat sini, cikgu nak hello. Okey dah, stop dulu. Okey, kat sini awak kena tengok kat sini. Ni cikgu gariskan 4. Okey. Gariskan. Pen. 4 kesalahan bahasa. Tengok ni. Kemudian kena tulis jawapan di ruang yang betul. Dan tidak perlu menyalin. Okey, alright. So ada 4 kesalahan bahasa. Okey, kat sini. Nampak tak yang cikgu contohkan ni? Nampak So nanti awak boleh highlightkan juga dekat buku awak nota tersebut yang awak salin tu. Okey, tengok kat sini. Dalam petikan yang kawan awak baca tadi tu, baru separuh ni ada terdapat mana kesalahan bahasa yang awak rasa cikgu ni salah, kita kena tukar. Ada tak? Kita baca sama-sama. Tengku Sarafiuddin Badri Shah Sultan Salihuddin telah dimasyhurkan sebagai Raja Muda Kedah dalam majlis penuh istiadat di Balai Penghadapan Istana Anak Bukit Al-Usta. Titik. Okey, kat sini tiada masalah. Betul. Istiadat pemasyhuran itu selaras dengan perkara 28 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Ada masalah tak kat situ? Tak ada. Tak ada. Okey, kemudian Tengku Sarafiuddin menggantikan ayahanda beliau. Okey, dekat sini mana yang salah, kelas? Dekat mana yang salah? Dekat mana yang cikgu kat sini salah, cikgu? Siapa yang dah buat? Apa jawapan awak dekat sini? Cikgu ulang balik. Tengku Sarafiuddin menggantikan ayahanda beliau, Sultan Salihuddin Sultan Badri Shah. Okey, dalam potongan ayat ini, yang mana penggunaan istilah salah untuk seorang raja ataupun seorang pembesar negara, sultan. Okey, awak tengok kat sini. Tengku Sarafiuddin menggantikan ayahanda ni betul lah. Kat sini yang salah bahasa dia, beliau. Okey, ambil highlighter, awak highlightkan kat sini, beliau. Okey, beliau ni kita kena tukar apa? Siapa tahu? Okey, kelas. Kalau pembesar, beliau ni tidak sesuai digunakan. Yang betul dia apa? Siapa tahu? Firdaus, jawapan awak apa? Buat tak? Firdaus. Siapa yang nak jawab, try. Kuliyi, dah buat belum? Okey, senyap je ni. Awak baru bangun tidur ke ni? Okey, awak tengok kat sini, Tengku Sarafiuddin, iaitu Raja Muda tu, menggantikan ayahanda beliau. So, beliau ni tidak sesuai digunakan dalam penggunaan istilah untuk seorang pembesar. Jadi, jawapannya adalah apa? Siapa tahu? Okey, ayahanda beliau ni kita tukar kepada, yang ni salah penggunaan ni, jadi awak kena gariskan, awak kena highlightkan beliau ni. Jawapannya adalah baginda. Jawapannya adalah baginda. Jadi Tengku Sarafuddin menggantikan ayahanda baginda Sultan Salihuddin Sultan Badri Shah. Sultan Salihuddin jawapan nombor 1 adalah baginda. Jawapan nombor 1 kat sini. Okey, jawapan nombor 1 Okey, jawapan nombor 1 baginda. Alright, kalau betul awak ambil pen merah, awak raihkan. Okey, betul Okey, boleh? Okey, kita sambung lagi seterusnya. Okey, seterusnya cikgu nak minta Kuli sambung baca
bahagian ni, Sultan Salihuddin. Okey, Kuli, sambung. Sultan Salihuddin telah menaik takhta sebagai Sultan Kedah ekoran kematian tuanku. Abdul Halim Abdul Halim Muazzam Shah. Okey, terima kasih. Okey, Kuli. Okey, dalam rangkap ayat ini, yang mana yang penggunaannya salah? Sultan Salihuddin telah menaik. Menaik ni salah. Jawapannya apa? Okey, menaik ni salah. Okey, apa yang perlu kita tukar? Siapa tahu? Boleh jawab. Tadi soalan pertama cikgu dah jawab tadi. Okay, soalan kedua. Sultan Salihuddin telah menaik tahta. Kat situ macam salah tu perkataan tu. Okay, apa yang betul? Okay, siapa tahu? Wong Jun Ho. Apa jawapan awak, Wong Jun Ho? Soalan nombor 2. Yang salah tu cikgu dah kena pastilah. Menaik. Menaik ni salah. Apa yang betul kat sini? Menaik tu macam awak naik tangga. Ataupun tepung penaik. Itu penggunaan yang betul lah. Kalau yang ini, menaik ni salah. Yang betulnya adalah, jawapannya adalah menaiki tahta. Menaiki. Ni cikgu tulis pakai mouse ni. Menaiki. So, jawapannya adalah Sultan Salihuddin telah menaiki tahta sebagai Sultan Kedah ekoran kematian Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Okey. Kat sini, dalam potongan ayat ni, ada dua perkataan yang ataupun istilah yang salah. Satu, menaik. Cikgu bagi tahu jawapannya menaiki. Dia ambil pen merah kalau betul-betul. Kalau salah, awak tulis. Okey, yang kedua, kalau orang besar meninggal atau mati, kita tak panggil kematian, kita panggil apa? Ni. Terus, kesalahan yang ketiga adalah kematian. Kat sini Sultan Salihuddin telah menaiki, bukan menaik, tahta sebagai Sultan Kedah ekoran kematian. Kematian ni salah. Yang betul ni apa? Siapa tahu? Kalau orang besar mati, kita tak panggil mati. Kita panggil apa? Ekoran. Siapa tahu? Nombor 3. Ekoran ke. Apa jawapannya? Hello. Okey, Firdaus. Jawapan awak apa, Firdaus? Dah buat kan? Soalan ni kan? Okey, Firdaus. Okey, apa jawapan nombor 3? Cikgu dah kena pasti dah. Jawapannya, yang kesalahannya adalah kematian. Untuk pembesar ataupun raja ataupun sultan, kita tak boleh panggil kematian. Kita panggil apa? Ini soalan nombor 2. Jadi jawapan nombor 2. Jawapan nombor 3 apa? Siapa tahu? Jawapan nombor 3. Jawapan nombor 3 adalah kemangkatan. Kalau pembesar, kita guna mangkat. So, kita letakkan kat sini imbuhan yang sama. Jadi kematian kan? Kita tukar mati ni tukar kepada mangkat. So, jawapannya kemangkatan. So, jawapan nombor 3 adalah kemangkatan. So, jawapannya adalah kemangkatan. Okey, jangan lupa tanda kalau betul. Alright. Kemudian kita pergi ke soalan ataupun kesalahan bahasa yang keempat.
Okey. Seterusnya cikgu nak minta Wong Jun Ho. Wong Yi Ho. Wong Yi Ho pula baca. Sambung. Sambung di bahagian ni. Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah ni. Okey, Wong Yi Ho. Sambung baca Sambung dekat bahagian ni, pengistiharaan. Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Okey, titik, sambung. Baca lagi. Pengistiharan Ulang balik yang pengistiharan tersebut setiausaha kerajaan negeri lakukan di hadapan Sultan Salahuddin dan Sultanah Maliha. okey. Tengku Salahuddin yang juga anak anda sulung Sultan Kedah melafazkan taat setia baginda untuk melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah. Baginda turut melafazkan sumpah dan menandatangani watika sumpah Raja Muda yang disaksikan oleh Ketua Hakim Syar'i negeri dan Hakim Mahkamah Tinggi. Okey, terima kasih. Okey, dalam ayat ini, yang mana kesalahan bahasa yang salah? Wong Yi Ho. Awak dah baca kan? Okey, mana yang salah? Dah buat kan ni? Alright. Yang mana yang salah? Kalau Wong Yi Ho tak jawab, okey, yang lain pula jawab. Siapa yang dah buat? Yang dah jawab? Okey. Ni tiga-tiga cikgu bagi jawapan ni. Alright, yang keempat, yang mana yang salah? Kita kena pasti dahulu yang mana yang salah. Okey, awak tengok ayat ni daripada sini. Pengistiharan pemasyuran tersebut setiausaha kerajaan negeri lakukan. Dekat mana yang salah ni? Awak rasa macam cikgu ni salah penggunaan ayat ni. Okey. Yang salah adalah di bahagian ini. Pengistiharan pemasyuran tersebut setiausaha kerajaan negeri lakukan. Kat sini salah. Setiausaha kerajaan negeri lakukan. Kat sini salah. Awak kena pakai highlighter ataupun pen. Ataupun pensel. Awak gariskan yang salah. Sebab apa yang salah kat sini? Okey. Dalam ayat ini, semua adalah ayat aktif. Dekat sini adalah ayat pasif. Ayat aktif. Jadi awak kena tukar kepada ayat yang betul ketika ayat ini dibuat. Pengistiharan pemasyuran tersebut setiausaha kerajaan negeri lakukan. Kat sini salah. Setiausaha kerajaan negeri lakukan. Kita kena tukar macam mana kelas? Kita kena tukar kata kerja di depan. Kita kena tukar. Okey. Kalau awak baca pun dia pelik sikit ayat ni. Pengistiharan pemasyuran tersebut setiausaha kerajaan negeri lakukan. So salah kat situ. So jawapan yang betul adalah pengistiharan pemasyuran tersebut dilakukan oleh setiausaha kerajaan negeri.
So itu baru yang betul. So jawapan kat sini dilakukan. Jadi awak tulis cantik-cantik lah Cikgu tu dia pakai mouse ni. Dilakukan oleh. Kat sini jawapan nombor 4. Okay, jawapan nombor 4 adalah awak gariskan yang salah ni. Setiausaha kerajaan negeri lakukan. So salah. So jawapannya adalah dilakukan oleh. Dilakukan oleh setiausaha kerajaan negeri. Di hadapan Sultan Salihuddin. So pastikan jawapan awak buat dilakukan oleh. Okay. Alright, so kat situ ada 4 kesalahan bahasa yang telah kita kenal pasti dan kita betulkan. Alright. Okay. Kalau awak perasan, soalan kesalahan bahasa, satu kesalahan ataupun satu ruangan jawapan, markah yang diberi berapa? 1 ke 2? Siapa tahu? Satu awak dah belajar kan? Format yang ini. Untuk kesalahan bahasa, satu soalan markahnya adalah 2 markah. Kalau kesalahan ejaan baru 1. Okay. So ada 4 kat sini. So pastikan awak dapat nombor 1. Cikgu ulang balik. Kesalahannya adalah beliau. So kita tukar baginda. Yang kedua, menaiki. Menaik ni salah. Kita tukar kepada menaiki. Yang ketiga, kematian. Kita tukar kepada kemangkatan. Dan yang keempat, setiausaha kerajaan negeri lakukan ni salah. Kita ubah balik ayat tersebut. Jadi pada ayat pasif iaitu dilakukan oleh setiausaha kerajaan negeri. Pastikan awak dapat. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey, kalau tak ada, sikit masa lagi. Kita nak pergi ke bahagian C. Okey, boleh So, cikgu teruskan ke bahagian C. Dalam petikan di bawah, terdapat satu kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin semula petikan itu semula. Anda tidak perlu menyalin semula petikan. Alright. Ada 6 soalan. Okey, soalan nombor 1, Firdaus baca dan jawab. Okey. Firdaus. Hello. Masuk ke tak ni? Firdaus? Okey, Firdaus. Baca soalan nombor 1 dan jawab. Yang bahagian C ni. Dah tak ada lah. Mana lah. Okey, siapa nak jawab boleh baca dan jawab. Cikgu open kepada semua. Okey. Jibeka boleh baca dan jawab. Nombor 1. Setiap peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan deklamasi puisi itu akan menerima sijil penyertaan. Okey, jawapannya apa? Setiap. Ya, betul. So, yang salah adalah tiap. So, jawapannya adalah setiap. Okey, pandai. Terima kasih. Jibeka bagus. Boleh tandakan right. Okey, setiap. Okey. Seterusnya nombor 2, kuli. Pihak berkuasa tempatan perlu meningkatkan penguatkuasaan larang merokok di permis-permis makanan demi untuk melahirkan masyarakat yang sihat. Okey, yang mana yang salah? Demi untuk. Okey, alright, betul? Sebab apa dia dekat sini salah? Kerana demi dan untuk sama masuk. Ya, betul. Sama maksud tu satu. Yang kedua adalah kata hubung, tak boleh guna kata hubung. Demi tu kata hubung, untuk tu pun kata hubung. So kita tak boleh gabungkan dia dua.
Okey, bagus. So, kita hanya guna satu saja, demi. Kalau nak guna demi, awak tulis demi saja. Ataupun awak tak guna demi, awak guna untuk. Salah satu saja guna. Tak boleh demi untuk. Okey, terima kasih Kuli, bagus. Alright. So, jawapan nombor 2 adalah demi atau untuk. So, awak kena guna salah satu saja. Okey, dalam peperiksaan awak hanya tulis satu saja, demi. Ataupun awak tulis untuk saja dekat ruangan kosong ni. Okey, terima kasih, bagus. Okey, seterusnya. Okey, soalan nombor 3. Okey, kita pergi soalan nombor 3 sebab masa dah habis. Kita tengok. Kenaikan harga barangan membebankan pengguna, terutamanya golongan yang berpendapatan tinggi. So, kat mana kesalahan bahasa kat sini? Jawapannya adalah, okey, kita baca maksudnya, kenaikan harga barangan membebankan pengguna, terutamanya golongan yang berpendapatan, patutnya rendah, bukan tinggi kat sini. So, tinggi salah. Kita tulis rendah. Sorry, cikgu tulisan comot sikit sebab cikgu tulis pakai mouse. Okey, jawapannya adalah rendah. Rendah. So, ambil pen merah, betulkan kalau yang betul. Kalau salah, awak tulis rendah pakai pen merah. Okey, kemudian yang keempat, Encik Hasrul tidak dapat menghadiri mesyuarat pada petang ini kerana anaknya terlibat di dalam kemalangan jalan raya. Yang mana salah? Okey, kelas, yang mana salah? Okey, penggunaan bahasa yang salah di sini adalah di dalam. Di dalam. So, jawapannya betul adalah dalam saja. Di dalam tu menunjukkan awak masuk dalam. Ataupun awak ada dalam botol tu. Di dalam botol itu. Di dalam parit itu. So, dalam. Okey. So, nombor 4 jawapannya dalam saja, bukan di dalam. Okey, kemudian. Baik, baru masuk. Satu baru masuk ni, kelas nak habis lah. Okey. Soalan nombor 5. Ibu bapa perlulah memberikan perhatian yang secukupnya ke anak-anak agar mereka berasa dihargai. Yang mana yang salah, kelas? Cikgu baca balik lagi sekali. Ibu bapa perlulah memberikan perhatian yang secukupnya ke anak-anak agar mereka berasa dihargai. Cikgu bagi tahu berasa dihargai ni betul. Dia berasa. Yang salahnya adalah ke, kelas. Yang salah adalah ke. Yang betul apa, kelas? Kepada. Ke untuk tempat. Kepada. So, jawapan nombor 5 adalah kepada. Ambil pen merah kalau betul, right kan? Okey. Kemudian soalan terakhir untuk hari ini. Okey. Nombor 5 dapat ke tu salah. Ke untuk tempat. Ke sekolah. Ke jalan apa. Ke Johor. Ke untuk tempat. Kalau ini adalah kalau orang untuk kepada. Sebutnya kepada. So, dapat Okey, kemudian nombor 6. Shankar telah dirawat di hospital selama berapa hari kerana mengalami keracunan makanan. So, jawapannya apa? Mana yang salah? Yang salah ini adalah berapa. So, jawapannya apa? Siapa tahu? G Vega. Apa jawapan awak? Nombor 6. Beberapa. Ya, betul. Tepat sekali. Pandai. Okey, jawapannya adalah Shankar telah dirawat di hospital selama beberapa hari. So, maksudnya ada beberapa hari lah. Lebih daripada 1 hari. Okey, kat sini awak tulis kat sini berapa per 10 awak dapat. Tulis kat bahagian ni. Kalau yang paling bagus 10 per 10 lah. Kat sini 6, kat sini 4 kan. So, kat sini kalau awak dapat 10 per 10, awak tulis 10 per 10. Kalau awak dapat soalan ni, kalau awak betul separuh, 5 per 10. Okey, yang mana yang salah, cikgu harap awak dapat buat pembetulan soalan ni. Okey, nanti keratan ini cikgu akan masukkan dalam Google Classroom untuk awak semakkan awak. Tapi kalau awak dah dapat pada hari ni, okey lah. Yang mana yang tertinggal kelas, contohnya baru hari ni berapa orang ni kan? 8 orang je yang masuk kelas.
So, yang tak masuk kelas tu nanti keratan ni cikgu akan masukkan dalam Google Classroom kelas awak. Okey, cikgu rasa untuk kelas hari ni itu saja. Cikgu minta maaf tadi lambat sedikit. Okey, so kita jumpa di kelas yang akan datang. Nanti cikgu akan berikan sedikit latihan. Lepas ni kita akan masuk ke bahagian karangan sikit. Okey, ada soalan tak setakat ini? Okey, kalau tak ada, kita akan tamatkan kelas kita pada hari ini. Okey, jumpa di kelas yang akan datang. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, boleh left kelas. Lepas ni ada kelas yang lain kan? Cikgu pun ada kelas yang lain juga. Okey, bye-bye. Jumpa lagi.